TV KPM. Didik TV KPM. Hai belalang, apalah nasib kau tersepit kat pokok ni? Ali, apa yang awak buat tu? Saya sedang memerhati tumbuhan ini. Apakah tumbuhan ini? Inilah pokok perangkap lalat Venus. Bazili, pokok ini adalah pokok pemangsa kepada serangga kecil. Cuba awak lihat belalang yang telah menjadi mangsa pokok ini. Inilah yang dikatakan interaksi antara kehidupan. Apa itu interaksi kehidupan? Nak tahu lebih lanjut? Jom kita jumpa Cikgu Ika. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan slot tahap 2 Didik TV KPM. Untuk hari ini, kita akan belajar mengenai mata pelajaran sains dengan tajuknya Interaksi Antara Haiwan. Jadi persoalan sekarang ini, siapakah guru yang banyak pengalaman yang akan bersama Irfan? Apa kata kita saksikan dulu profil guru kita. Baiklah, sekarang ni Irfan bersama dengan cikgu yang disebut-sebut oleh murid-murid tadi, iaitu Cikgu Ika Liana Khalid dari SK Kementah Kuala Lumpur. Assalamualaikum cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Irfan. Baik. Sihat saya, alhamdulillah macam inilah. Baik cikgu, dan kita juga bersama dengan seorang jurubahasa isyarat iaitu Cikgu Fatimatul Zarah Osman dari SK Putrajaya Presin 181. Terima kasih cikgu kerana turut serta bersama kami untuk kelas hari ini. Baik cikgu, tadi kalau kita melihat satu video gimik di mana murid-murid cikgu tengah melihat kepada pokok perangkap lalat Venus. Ya, betul. Adakah ini pokoknya? Ya, itulah dia. Cuba Irfan tengok. Okey, kalau Irfan boleh lihat kat sini cikgu, memang dah ada serangga yang melekat kepada pokok ni. Ya. Jadi dimakan ke macam mana cikgu? Ya, makan. Oh, makan. Okey. Jadi Irfan tak boleh nak sentuh lah, bahaya cikgu ke macam mana? Tak bahaya. Dia hanya berbahaya kepada serangga kecil sahaja. Serangga kecil sahaja. Seperti lalat. Kat situ ada semut, dengan situ ada belalang juga. Belalang yang kecil lah. Yang kecil yang boleh dimakan oleh pokok perangkap ni. Baik cikgu, terima kasih atas penjelasan. Jadi, untuk hari ini kita tahu yang kita akan belajar mengenai interaksi antara haiwan. Jadi sebagai pengenalan ataupun mukadimahnya, apa kata cikgu, saya persilakan. Terima kasih Irfan. Sama-sama. Baiklah, hari ini kita akan belajar interaksi antara haiwan. Jadi, kita terus saja pergi kepada standard pembelajaran untuk hari ini. Okey. Jadi, untuk tajuk ini, Irfan, kita akan belajar 3 tajuk kecil, iaitu pertama, murid akan memerihalkan jenis interaksi antara hidupan. Kemudian yang kedua, murid akan belajar menjelas dengan contoh faktor persaingan bagi haiwan intraspesies dan interspesies. Dan yang ketiga ialah menjelaskan melalui contoh jenis interaksi simbiosis antara haiwan. Jadi ini yang kita akan pelajari pada hari ini. Cikgu Ifat tanya, apa itu haiwan intraspesies dan juga interspesies? Okey, ini kita akan jelaskan nanti lebih lanjut. Jadi jangan ke mana-mana dan teruskan bersama kami, okey? Jadi seterusnya cikgu. Baiklah, sekarang Irfan cuba tengok dekat gambar tu kan, daripada slide tu. Okey, cuba Irfan perhatikan apa yang ada berapa spesies haiwan agak-agaknya lah. Okey, berdasarkan gambar yang Irfan tengah lihat sekarang ni, ada 1, 2, 3, 4, 5 cikgu. 5? Okey, masih kiraan Irfan tu termasuk tak sekali dengan tumbuhan? Termasuk cikgu. Betul.
Ke tak cukup cikgu? Ke Macam Ifan tak salah kira cukup ni? aja ni kan. Kan. Agaknya lebih kurang dalam 10 lah. 10? Macam tu lebih kurang Okey. kan. Termasuk sekali tumbuhan. Okey. Jadi kenapa cikgu tunjukkan gambar tu? Okey. Ini adalah habitat di kawasan tanah lembap tau Irfan. Jadi di situ kalau kita lihat gambar tu antara hidupan tu ada saling bergantung. Walaupun dia berbeza spesies tapi dia ada bergantung antara satu sama lain. Kebergantungan inilah yang kita nak bagi tahu, kita nak belajar, kita namakan dia sebagai interaksi. Tajuk besar kita interaksi antara haiwan. Haiwan. Okey, baik. Jadi kita tengok slide seterusnya, apakah maksud interaksi? Cuba Irfan baca. Baik, maksud interaksi ialah hubungan antara hidupan yang saling bergantung antara satu sama lain. Ya, itu yang cikgu cakap tadi kan. Haiwan-haiwan yang berbeza spesies dekat tempat habitat tadi tu, tetapi dia ada hubungan walaupun tak sama spesies. Itulah yang dinamakan sebagai interaksi. Cikgu ulang lagi sekali. Interaksi ialah hubungan antara hidupan yang saling bergantung antara satu sama lain. Okey. Lepas tu kita nak belajar tadi yang pertama tadi, yang standard pembelajaran pertama tadi ialah jenis interaksi haiwan. Jadi sekarang kita tengok apakah jenis interaksi haiwan. Okey, terdapat 3 jenis interaksi haiwan, iaitu yang pertama mangsa pemangsa. Okey. Yang kedua, persaingan. Dan yang ketiga, simbiosis. Boleh Irfan ulang semula? Baik, yang pertama mangsa pemangsa, yang kedua persaingan dan yang ketiga interaksinya adalah simbiosis. Simbiosis, betul. Jadi inilah nanti kita akan pergi satu persatu 3 jenis interaksi ni. Okey? Jadi untuk kita sebelum kita belajar, apa kata kita menyanyi dulu? Menyanyi dulu? Kenapa cikgu kata menyanyi? Okey. Sebab dekat dalam lirik-lirik lagu ni, lirik lagu interaksi antara haiwan yang telah digubah oleh Cikgu Atta, dalam ini ada menceritakan keseluruhan tajuk interaksi antara haiwan ni. Ada cerita pasal mangsa-mangsa, ada cerita pasal persaingan dan ada juga cerita pasal simbiosis. Boleh kita nyanyi? Boleh, Ifan mudah tak sabar. Jom kita nyanyi sama-sama lagu interaksi antara haiwan. Melodinya ikan kekek tau. Ikan kekek. Baik. Silakan cikgu. Interaksi antara haiwan melibatkan mangsa pemangsa, termasuk juga persaingan. Simbiosis tidak dilupa. Intraspesies haiwan yang sama, interspesies haiwan berbeza. Faktor persaingan 4 semuanya, makanan, air, habitat, pasangan. Biosis pula ada 3, mutualisme, parasitisme, komensalisme pun ada juga. Lengkaplah simbiosis kita. Mutualisme semua untung, parasitisme ada untung dan rugi, komensalisme hanya satu yang untung. Inilah interaksi simbiosis. Okey. Menariklah lagu ni cikgu. Mengah cikgu betang-betang. Cikgu mengah. Irfan tadi cikgu bila dengar lagu ni banyak perkataan baru yang Irfan akan belajar. Ya. Jadi dalam lagu tu adalah yang merangkumi semua yang kita akan belajar tadi tu. Okey. Tak apa. Irfan tak tahu kan? Tak apa, nanti semakin tu kita akan pergi satu-satu tajuk tu. Boleh, tak ada masalah. Okey. Terus cikgu. Okey, jadi cikgu nak uji balik Irfan. Okey, cikgu nak tanya soalan pada Irfan dan harap Irfan dapat isi tempat kosong pada slide tu. Okey? Soalannya, interaksi antara hidupan ialah antara hidupan yang saling antara satu sama lain untuk mendapatkan keperluan asas bagi meneruskan hidup. Baik. Sila jawab. Jadi Irfan kena cuba jawab soalan cikgu ni berdasarkan apa yang cikgu telah diskusi untuk hari ini. Interaksi antara hidupan ialah hubungan antara hidupan yang saling bergantung antara satu sama lain untuk mendapatkan keperluan asas bagi meneruskan hidup. Betul ke salah cikgu?
Jawapan Irfan ialah hubungan dan juga bergantung. Macam mana cikgu? Betul ke murid-murid di rumah? Betul ke sebenarnya? Okey, betul. Tanya. Okey. Jadi cikgu bagi Irfan 1 bintang. 1 bintang. Jadi Irfan boleh kena letak. ambil bintang kat sini dan lekatkan Ya, di papan. betul. Okey. Dah dapat 1. Baik. Sementara Irfan nak tampal bintang ni, apa kata sekarang kita berhenti berehat seketika dan kita akan kembali dalam Didik TV KPM selepas ini. Jangan ke mana-mana. Kawan-kawan, pengguna haiwan akan mendapatkan kawasan mereka dengan cara tertentu seperti anjing yang akan mengkucing di tempatnya untuk tidak anjing lain dalam situasi yang sama tidak berhenti. Didik TV KPM. Masih bersama kami tentunya dalam mata pelajaran sains untuk tahun 6. Jadi cikgu, untuk segmen kali ini saya yakin dan percaya cikgu akan ceritakan mengenai interaksi yang pertama, iaitu mangsa dan pemangsa. Betul Irfan. Jadi jom kita kita mulakan. terus belajar tentang mangsa dan pemangsa. Okey. Jadi sebelum saya nak beritahu, mangsa ialah, kalau Irfan tahu apa? Mangsa ni Pada pandangan- adalah pandangan. haiwan yang lemah yang diburu. Betul. Dimakan. Jadi mangsa ialah haiwan yang diburu atau dimakan oleh pemangsa. Okey, manakala pemangsa? Pemangsa ni mestilah haiwan yang lagi kuat cikgu, yang makan haiwan mangsa tadi. Betul. Pemangsa ialah haiwan yang memburu atau mencari makan dengan makan haiwan lain. Jadi oleh kerana Irfan dapat jawab, 1 bintang lagi. 1 bintang lagi. Baik, terima kasih cikgu. Jadi bintang yang warna merah jambu pula. Okey. Jadi senang kan? Mangsa ialah haiwan yang diburu, manakala pemangsa ialah haiwan yang memburu. Mangsa tadi. Okey. Jadi sekarang ni kalau tengok dekat sini Kak Irfan, cikgu ada contoh tau haiwan mangsa dengan pemangsa. Okey, kalau Irfan tengok kat sini lah kan, murid-murid di rumah juga, ini adalah contoh-contoh seperti dalam buku teks tahun 6 sains. Jadi pemangsa kat sini ialah cheetah. Okey, cheetah ialah memburu rusa. Okey, agak-agaknya cheetah selain daripada rusa, apa lagi dia buru? Selain rusa, mungkin boleh haiwan yang lagi kecil macam seperti kancil ke cikgu? Betul. Lagi kuda belang. Kuda belang pun dia makan juga. Betul. Okey, jadi cheetah adalah pemangsa, memburu rusa dan rusa menjadi mangsa. Okey. Kemudian contoh haiwan yang kedua ialah burung helang. Okey, burung helang makan arnab. Jadi burung helang adalah, kita panggil dia sebagai pemangsa. Manakala arnab kita panggil sebagai mangsa. Haiwan yang lagi kecil yang dimakan. Betul lah yang Irfan kata tadi tu. Haiwan yang kecil-kecil kebanyakan jadi mangsa. Okey. Dan contoh yang ketiga ialah ini haiwan yang hidup dalam air, iaitu penyu. Okey, penyu makan obor. Jadi penyu kita panggil dia sebagai pemangsa, manakala obor-obor adalah sebagai mangsa. Penyu makan obor cikgu Ya, penyu makan obor. Baik. Okey. Dan yang keempat ialah laba-laba. Laba-laba makan belalang. Jadi laba-laba kita panggil dia sebagai pemangsa, manakala belalang adalah mangsa. Okey, baik. Senang kan setakat ni? Nampaknya Irfan dah boleh bezakan antara pemangsa dan juga mangsa. Kalau pemangsa ni yang Syifah cakap, haiwan yang lebih kuat sifatnya, dan mangsa ni adalah haiwan yang lagi kecil dan sedikit lemah lah kan. Sebab itulah kena makan. Betul. Pandailah Irfan ni. Nak lagi tak bintang? Mestilah. Jangan nak kumpul banyak bintang ni. Kalau nak bintang lagi, mari kita uji minda cikgu. Uji minda lagi. Boleh. Okey. Jadi Irfan tengok dekat slide tu. Okey, boleh tak Irfan bagi tahu cikgu jawapan haiwan yang memburu haiwan lain, apa panggilnya? Okey, kalau haiwan yang memburu haiwan lain dipanggil sebagai pemangsa.
Okey, Okey. nanti cikgu simpan dulu. Baik. Okey. Kalau haiwan yang diburu atau dimakan oleh haiwan pemangsa dipanggil sebagai mangsa. Betul. Irfan Yakin. yakin dan percaya. Kalau yakin, ambillah tu bintang tu. Betul lah, cikgu. Betul. Terima kasih. Tahniah. Ini bintang yang ketiga. Okey. Baik. Jadinya sekarang kita terus pergi aktiviti yang kedua. Okey. Uji minda yang kedua, Irfan. Tadi soalan tu senang. Okey. Sekarang ni cikgu nak tengok pula Irfan boleh tak kaitkan tadi contoh-contoh yang cikgu dah beri tadi dengan haiwan lain pula. Okey, dengan haiwan lain pula. Jadi Irfan tengok dekat slide tu ada beberapa gambar contoh-contoh haiwan dan cuba Irfan senaraikan 5 contoh haiwan mangsa-pemangsa yang sesuai berdasarkan gambar-gambar tu. Pasangan tahu pasangan. Pasangan. Maknanya kena ada mangsa dan kena ada pemangsa juga. Dan Irfan kena tulis dekat papan putih di sebelah Irfan tu. Okey, boleh. Baik. Jom kita lihat dulu gambar-gambar yang ada, iaitu ada pelbagai haiwan di situ dan Irfan nak ajak semua yang di rumah juga untuk lakukan aktiviti ini bersama. Boleh? Baik, cantik. Kalau macam tu kita mulakan yang pertama. Kalau kita lihat yang pertama itu hujung sekali itu adalah kuda belang. Betul. Kuda belang ni selalunya dimakan ataupun diburu oleh haiwan yang bernama dubuk, cikgu. Dubuk. Dubuk yang muka macam bengis sikit tu. tu? Yang kat sebelah beruang tu, cikgu. Betul. Mungkin murid-murid di rumah dia yang tak tahu dubuk kan. Jadi itu dubuk tu memang haiwan yang ganas, liar. Okey. Jadi betul. Betul. Baik. Jadi Irfan boleh tulis yang mana satu pemangsa, yang mana satu mangsa. Okey, ini adalah pasangan yang pertama, cikgu. Baik, pemangsanya adalah dubuk. Okey, dan mangsanya adalah kuda belang. Kuda belang. Betul. Yang pertama. Baik. Okey, cikgu minta berapa? 5 kan? 5. Lagi 4 nampaknya. Okey. Jom kita lihat kembali gambar yang cikgu tunjukkan itu. Jadi yang kedua adalah ayam kat situ. Okey. Dan ayam merupakan pemangsa kepada cacing. Maksudnya ayam makan cacing. Atau cacing dimakan oleh ayam. Betul lah tu. Betul lah? Betul. Baik, ini yang kedua. Ini yang pertama. Yang kedua tadi pemangsa adalah ayam. Okey, yang mangsa tadi adalah cacing. Okey, jadi ini yang kedua. Jom kita lihat pula pasangan yang ketiga di sini. Okey, dekat sebelah ayam tu ada gambar monyet. Betul, monyet. Monyet ni monyet dia makan apa? Suka makan kutu lah, cikgu. Yang mana satu kutu tu? Mungkin kutu murid tu yang sebelah lalat tu, cikgu. Yang macam tengah terbang tu. Betul. Sebab kutu ni kan terlalu halus, susah nampak kan. Jadi mungkin ada yang tak pernah tengok macam mana kutu tu. Jadi itulah gambarnya kutu kalau dengan lebih jelas. Okey, jadi maksudnya Irfan nak bagi tahu monyet makan kutu. Okey. Atau kutu dimakan oleh monyet. Okey. Baik. Betul. Betul lagi. Okey. Tahniah. Keempat. Okey. Pasangan keempat. Pasangan keempat. Okey, kalau kita boleh lihat di bawah kuda belang tu ada katak, cikgu. Katak, betul. Katak ni selalunya dia akan keluarkan lidah yang panjang, cikgu. Dia akan menerkam haiwan kecil iaitu lalat. Betul. Okey. Jadi kita nak bagi tahu bahawa katak makan lalat. Betul. Atau lalat dimakan oleh katak. Jadi katak adalah sebagai pemangsa, betul. Manakala lalat adalah mangsa. Okey, betul. Tahniah. Satu lagi. Haiwan yang paling besar dekat situ adalah beruang. Beruang ni, cikgu, dia punya makanan kegemaran dia bila dia pergi dekat sungai kan, cikgu, dia akan gunakan cengkaman dia akan dapat ikan. Ya. Dia suka makan ikan. Ikan salmon tau yang dia suka. Ikan salmon. Betul kan, cikgu? Kan? Jadi, dia bakal pergi ke sungai, lepas tu dia akan lalu, dia akan cari nampak ikan salmon, terus dia ambil. Ya, betul. Takutlah saya. Okey. Jadi itulah jawapannya untuk kali ini. Betul. Jadi beruang makan ikan. Betul. Atau ikan dimakan oleh beruang. Jadi beruang adalah pemangsa, manakala ikan adalah mangsa. Cukup tak 5 tu?
1, 2, 3, 4. Ada 5 pasangan. Okey. Jadi ada 5, betul semuanya. Jadi cikgu bagi 2 bintang untuk Irfan. 2 bintang. Baik, terima kasih cikgu. Okey. Pertama lagi, okey, nak ambil warna berkumpullah jambu. bintang banyak-banyak. Lepas tu nak warna hijau lagi. Okey, dan Irfan yakin cikgu dekat rumah juga dah berjaya dapatkan pengetahuan mengenai mangsa dan juga pemangsa. Baik cikgu, terima kasih banyak-banyak untuk segmen kali ini. Dan diharapkan anda terus setia bersama kami untuk perkongsian ilmu seterusnya kerana kita ingin berhenti berehat seketika. Dalam Didik TV KPM selepas ini. Tahukah kawan-kawan, interaksi mangsa-pemangsa juga berlaku antara haiwan dan tumbuhan. Contohnya, interaksi antara lalat dengan pokok perakap lalat menes. Pokok perakap lalat menes ialah pokok pemangsa kepada serangga kecil seperti lalat. Didik TV KPM. Bertemu kembali bersama saya Irfan dan Cikgu Ika Liana, tentunya dalam mata pelajaran sains untuk tahun 6. Jadi untuk segmen kali ini kita akan pergi kepada subtopik seterusnya, iaitu persaingan antara haiwan. Jadi cikgu, jom kita mulakan. Boleh Irfan. Untuk interaksi seterusnya, haiwan berinteraksi antara haiwan lain dengan cara bersaing. Bersaing. Dengan cara bersaing. Jadi kita tengok persaingan antara haiwan. Jadi kenapa haiwan bersaing antara satu sama lain tu? Haiwan bersaing kerana apabila keperluan asasnya telah terhad. Contohnya air, kurang makanan, okey, kurang tempat tinggal yang semakin terancam. Itu menyebabkan antara haiwan itu bersaing antara satu sama lain. Okey. Tak kira sama spesies atau tidak. Okey, itulah dia mengapa haiwan bersaing. Okey. Dan kalau Ifan tahu, haiwan kan terlalu banyak kan, pelbagai jenis, pelbagai spesies. Jadi kita kelaskan kepada 2 jenis haiwan, iaitu persaingan haiwan intraspesies dan satu lagi haiwan interspesies. Inilah soalan Irfan tadi tu. Ya, yang Irfan tanya tadi. Okey. Jadi ingat lagi semula, cikgu ulang balik. Haiwan intraspesies iaitu persaingan antara haiwan yang sama spesies. Baik. Dan haiwan interspesies ialah persaingan antara haiwan yang berlainan spesies. Kan haiwan tu tadi kita tengok gambar yang pertama tadi kan, dalam satu habitat ada pelbagai hidupan. Betul. Jadi kadang-kadang haiwan tu bersaing dengan sesama sendiri, sesama spesies, dan juga bersaing dengan lain spesies. Lain spesies pun dia bersaing juga. Ya, betul. Jadi Ifan boleh ingat tak? Boleh. Intraspesies sama spesies, interspesies berbeza spesies. Okey, kalau Ifan tengok kat gambar kat tepi Ifan tu. Okey, ada gambar banyak gambar kat sini. Gambar tu pun murid-murid di rumah boleh rujuk di buku teks sains tahun 6. Okey, kat situ ada haiwan pertama, dubuk, kuda belang, lagi apa tu? Badak air. Lepas tu ada burung tiung, cikgu. Burung tiung dan burung tiung jantan dan burung tiung betina. Okey. Manakala yang gambar seterusnya, yang sebelah sini? Seterusnya di sebelah kiri Irfan ada burung helang dengan singa. Gambar Burung pertama. hering. Burung hering. Maafkan saya. Burung hering dengan singa. Yang kedua ada kuda belang dan Genu. Dan yang ketiga ada burung camar dan burung tiram. Okey. Okey, cikgu nak uji. Nak uji Irfan lagi. Uji lagi? Nak bintang kan? Okey, tadi ingat tak intra dan inter? Okey, cikgu ada kad kat depan cikgu ni bersama cikgu. Okey, cikgu nak bagi yang di sebelah kanan Irfan tu. Agak-agak tu haiwan apa tu? Okey, intra kalau ke kita inter? boleh lihat gambar di sini, haiwan-haiwan yang terdapat dalam gambar ini merupakan dari spesies yang sama. Jadi ini adalah haiwan intraspesies. Betul. Okey. Okey, bagi betul lah ni. Baik, Irfan ada dekat sini cikgu. Okay. Supaya murid-murid di rumah juga ingat semula. Jadi haiwan intraspesies ialah haiwan yang sama spesies. Okey, gambar yang seterusnya tu? Seterusnya, kalau kita boleh lihat satu gambar ni ada 2 haiwan yang berbeza. Jadi dekat sini cikgu, tentunya ia bukan intraspesies. Jadi ini adalah haiwan
interspesies. Bijak sangat bijak. Baik, terima kasih. Okey. Jadi murid-murid di rumah juga boleh ingat semula intra dan inter. Okey. Irfan, tak nak bintang? Mestilah saya tunggu je bila cakap nak bagi bintang. Satu bintang. Satu bintang. Satu bintang. Baik, Dah terima banyak dah tu. kasih. Okey, Irfan. Ya, saya. Satu lagi yang kita nak pelajari, jenis tadi dah tahu, intra dan inter. Kita nak tengok pula mengapa haiwan-haiwan ni bersaing. Kita panggil dia faktor persaingan. Mengapa haiwan ini bersaing? Baik. Okey, kalau Irfan tengok pada gambar pertama tu kan. Gambar dubuk. Okey. Dubuk tu tengah buat apa tu? Alamak, dubuk ni cikgu, dia tengah berebut makanan cikgu. Berebut makanan. Jadi maksudnya dubuk ni bersaing untuk mendapatkan makanan. Jadi makanan adalah salah satu faktor persaingan antara spesies. Okey, pada action cikgu Okey, betul. Baik, ini yang pertama, makanan. Okey. Yang kedua tu? Yang kedua, kalau kita boleh lihat ada banyak kuda belang yang sedang minum air cikgu. Betul. Jadi haiwan ini, kuda belang ni bersaing untuk mendapatkan air. Betul. Itu utama. Samalah juga dengan manusia. Kita perlu makan, kita perlu minum. Sama juga dengan haiwan. Kita cikgu kalau terputus bekalan air, mesti kita macam alamak, mana air kena simpan dan sebagainya. Macam bulan puasa lah. Macam bulan puasa tak boleh minum. Jadi kuda belang tu pun bersaing untuk mendapatkan air. Persaingan. Faktor yang ketiga pula agak-agaknya tu. Apa yang tu gambar ketiga, tu? pada air ni sebenarnya macam tengah bergaduh cikgu. Bergaduh. Selalunya haiwan ni dia bergaduh sebabkan orang kata apa, berebut tempat tinggal ataupun kawasan. Betul, ya. Kawasan kan. Ada kawasan yang paling sesuai, di situlah direbut. Betul kan. Jadi faktor yang ketiga ialah tempat tinggal ataupun kawasan. Baik. Okey, ini yang ketiga. Okey. Tempat tinggal atau kawasan. Dan yang terakhir tu kalau tengok tu ada burung tiung betina, ada burung tiung jantan. Sama spesies. Cuma satu betina, satu jantan. Agak-agaknya apa faktor persaingan tu? Okey cikgu. Kalau kita boleh lihat ada satu ekor burung tiung betina, ada 2 ekor burung tiung jantan. Nampaknya dekat sini, apa lagi kalau bukan berebut pasangan. Kan. Betul lah tu. Betul. Berebut pasangan. Jadi bersaing untuk mendapatkan pasangan. Sebab yelah kan cikgu, kena ada pasangan untuk membiak. Betul. Untuk dia berebut meneruskan. lah Ahmad dengan Halim ni cikgu. Kan. Jadi murid-murid di rumah juga boleh nampak tu sekarang. Ada 4 faktor untuk haiwan intraspesies, iaitu makanan, air, tempat tinggal atau kawasan dan juga pasangan. Jangan lupa haiwan interspesies. Interspesies. Okey, jom kita ke sana pula. Tengok pula interspesies pula. Antara burung hering dan singa. Burung hering dan singa tu berebut apa tu? Kalau kita boleh tahulah. Okey, singa dan burung hering ni merupakan pemangsa. Betul. Dua-dua pemangsa. Jadi mereka ni pada hakikatnya tengah berebut makanan. Betul, pada bangkai makanan kan. Bangkai berebut makanan. yang sama tapi spesies tak sama Spesies kan. tak sama. Burung hering dan singa. Dia datang berkelompok-kelompok nak berebut makanan je. Betul. Jadi sama haiwan interspesies juga bersaing untuk mendapatkan makanan. Okey, yang kedua tu kuda belang dengan genu. Berbeza spesies. Tapi mereka berada di tempat yang sama. Betul. Berebut apa tu agaknya? Di sini ada kelompok air, di mana nampaknya genu dengan kuda belang ni tengah berkongsi tempat yang sama untuk mendapatkan sumber minuman. Betul. Jadi kuda belang dan genu tu bersaing untuk mendapatkan air. Okey. Asal persaingan ni disebabkan sumber ataupun keperluan asas terhad. Sebab tu dia bersaing. Betul. Dan yang ketiga tu burung tiram dan burung camar, nampak macam serupa. Macam serupa. Okey. Berebut apa tu? Macam biasalah kalau burung dengan burung ni cikgu, berbeza spesies. Kalau kita melihat macam tengah bergaduh. Betul. Kalau bergaduh ni tak lain tak bukan sebab tempat tinggal ataupun kawasan cikgu. Betul. Betul lah tu. Betul betul. Okey. Tapi Kak Ifan cuba tengok dan murid-murid juga di rumah boleh lihat antara intra dan inter ni ada perbezaan tau. Betul. Ifan menampak juga ada satu perbezaan. Apa perbezaan yang ketara yang nampak antara kedua ni faktor persaingan tu? Baik.
bagi Irfan, yang Irfan boleh lihat berdasarkan apa yang dijelaskan oleh cikgu, satu perbezaan faktor yang kita boleh lihat di sini adalah dari segi pasangan. Betul tak murid-murid di rumah tu? Betul ke tak? Betul. Pasangan yang tak sama kan? Jadi kenapa agaknya? Apa pendapat Irfan pasangan? Okey, pendapat saya semestinya kalau sesuatu haiwan itu akan tertarik dan juga ingin membiak dengan haiwan yang sama spesies lah cikgu. Betul. Dia tak akan berebut, contohnya burung berebut dengan singa. Tak mungkin. Tak mungkin akan terjadi. Kan? Jadi betul. Sebab itu haiwan intraspesies ada tambahan. Faktor persaingannya ialah pasangan. Baik. Okey. Tahniah untuk Irfan. Terima kasih. Jadi cikgu nak uji lagi sedikit. Ujilah kan, lepas ni kita uji balik semula ingatan Irfan kepada yang belajar ni. Okey. Jadi untuk murid-murid juga tengok kat slide. Okey, soalan ni Irfan. Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan haiwan intraspesies? Okey, haiwan intraspesies ni merupakan haiwan dari spesies yang sama. Betul. Okey, haiwan daripada spesies yang sama. Soalan yang kedua, apakah yang dimaksudkan dengan haiwan interspesies? Okey, haiwan interspesies ini merupakan haiwan yang merupakan dari golongan spesies yang berbeza. Betul. 1 bintang. 1 bintang. Okey, tambah lagi. Tambah ada banyak bintang. Okey, terima kasih cikgu. Okey, dan seterusnya. Cikgu nak uji Irfan tentang faktor persaingan. Faktor persaingan. Faktor persaingan. Okey, cikgu nak Irfan tulis di papan putih tu. Okey, kat sebelah kanan dah Irfan ada ni. kat situ. Okey, tuliskan faktor persaingan bagi haiwan intraspesies. Baik, intraspesies Dipersilakan. dulu. Tadi. Yang pertama, okey, kita boleh lihat. Okey, faktor persaingan yang pertama adalah makanan. Okey. Yang kedua, semestinya untuk sumber air. Okey. Ketiga, faktor persaingan yang ketiga adalah kawasan ataupun tempat tinggal. Okey. Dan yang keempat, kalau rakan-rakan boleh ingat kembali, faktor yang keempat adalah faktor pasangan, di mana haiwan yang sama jenis ini akan berebut pasangan untuk melakukan proses pembiakan. Okey, jadi inilah jawapannya, pasangan. Okey, Pandai. Betul. Betul juga. Makanan, Baik, air, kawasan tempat tinggal dan juga pasangan. Okey, 1 bintang. 1 bintang lagi. 1 bintang. Untuk bintang dulu. Okey. Okey. Baik. Satu lagi faktor untuk haiwan interspesies. Interspesies pula. Okey. Jom kita lihat satu persatu. Baik, tolong Abang Irfan kat sini . Yang pertama, faktor persaingan bagi haiwan interspesies adalah makanan juga. Okey, kalau kita boleh lihat contoh tadi cikgu, singa dengan burung hering. Dia akan bergaduh berebut untuk dapatkan bangkai haiwan yang lain. Okey. Yang kedua, sumber air. Air pun menjadi orang kata persaingan, di mana ada haiwan yang berbeza ingin mendapatkan sumber air dari tempat yang sama. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, okey, haiwan interspesies ni dia bersaing untuk mendapatkan kawasan dan juga tempat tinggal. Okey. Okey, dan ada tak pasangan tadi? Ke pasangan dekat interspesies je? Okey, betul. Irfan dengar cikgu jawapan murid-murid kat rumah. Mereka cakap bukan Irfan, tak ada. Ada 3 je untuk interspesies. Okey, baik. Selesai. Jadi cikgu tengok daripada sini betul. Okay. Tahniah, jadi Irfan dapat 1 lagi bintang. 1 lagi bintang. Irfan tahu tak kenapa cikgu suruh Irfan tulis? Kenapa cikgu? Jadi bila kita belajar ni, bila kita dah hafal, jadi kita nak ingat lagi dengan lebih kukuh nak ingatan kita tulis semula. Tulis semula. Jika kita salah, kita rujuk semula. Jadi itulah cara kita belajar. Baik cikgu. Jadi kalau sini Irfan dapat cakap dengan betul, beri jawapan yang betul dan dapat tulis jawapan yang betul tu, Irfan memang budak yang bijak. Baik, Irfan yakin dan percaya mereka di rumah juga bijak melakukan apa yang cikgu ajarkan kepada kita. Baiklah cikgu, sementara Irfan nak kira bintang-bintang yang ada banyak dekat sini, apa kata kita berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami di Didik TV KPM. 1. Kawan-kawan, tahukah kawan-kawan, parasistima juga berlaku antara haiwan dengan manusia. Cacing pita ialah parasit yang menyerap makanan dalam usus seperti usus manusia.
TV KPM. Terima kasih kerana masih setia bersama kami tentunya dalam Didik TV KPM untuk mata pelajaran sains tahun 6. Jadi kalau tadi kita berbincang banyak mengenai interaksi antara haiwan, untuk segmen kali ini kita masih belum sentuh kepada simbiosis, cikgu. Betul. Jadi apa kata cikgu, kita mulakan perbincangan kita. Baik. Jadi untuk bentuk interaksi yang ketiga, interaksi antar haiwan, iaitu simbiosis antara haiwan. Apa tu simbiosis? Kan? Okey, simbiosis ialah hubungan rapat antara dua spesies haiwan. Cikgu ulang lagi sekali. Simbiosis ialah hubungan rapat antara dua spesies haiwan. Baik. Okey. Jadi dalam simbiosis ni ada terbahagi kepada 3 jenis interaksi simbiosis, iaitu yang pertama iaitu mutualisme, yang kedua ialah parasitisme, dan ketiga komensalisme. Ingat, dengar balik macam mana cikgu nak sebut tu. Okey, mutualisme. Okey, Ifah cuba cikgu. Mutualisme. Okey, parasitisme. Parasitisme. Dan komensalisme. Komensalisme. Okey. Boleh hafal? Boleh ingat? InsyaAllah. InsyaAllah. Okey. Jadinya apa tu mutualisme? Kan? Okey, mutualisme ialah interaksi yang memberi manfaat kepada kedua-dua belah pihak. Maksudnya dua-dua pihak tu mendapat untung. Dapat untung. Dua-dua untung. Jadi maksudnya persaingan tu ada untung. Persaingan pula. Interaksi tu ialah dia ada dua-duanya mendapat keuntungan. Cikgu tersasul pula persaingan. Tak apa. Kan? Okey, minta maaf. Okey, contoh kat sini dah cikgu bagi contoh, tengok kat gambar ni, iaitu nampak ada dialog. Ada dialog antara kerbau dan burung apa tu agak-agaknya? Burung apa tu cikgu? Burung gembala namanya. Burung gembala. Kalau Ifah nak tahu dan murid-murid di rumah nak tahu, iaitu kerbau ni dia suka berkubang dalam lumpur kan? Betul, setuju. Jadi bila lumpur dah kering, jadi mula gatal, dan juga kutu pun ada dekat badan kerbau tu. Jadi kerbau macam mana dia nak, bila gatal kan tak ada tangan. Dia mana boleh sampai kat belakang. Tak boleh, macam manusia tak boleh. Jadi minta pertolongan kepada burung gembala. Jadi itulah hubungan tu yang kita panggil mutualisme, kerana dua-dua dapat untung. Cikgu, di mana burung gembala ni dia makan ke? dia makan kutu. Dia makan kutu yang ada pada badan kerbau, pada lumpur yang dah kering tu. Manakala kerbau pula dapat hilangkan rasa gatal. Itulah kita panggil hubungan mutualisme, dua-dua untung. Dua-dua untung. Faham? Contoh lain Ifan, ada kat sebelah Ifan tu. Boleh tengok kat depan tu pula. Okey, kalau Ifan nampak tu ada gambar buaya. Dan juga burung. Nampak tu. Tengok apa burung cakap. Gigi kamu sudah bersih dan saya sudah kenyang. Jawab cik buaya tu, terima kasih. terima kasih. Agak-agak kenapa tu hubungan tu? Hubungan tu maksudnya dia ada dua-dua untung. Kerana buaya tu bila dah makan ada banyak sisa makanan dekat gigi dia kan. Jadi nak bersihkan macam mana, sama jugalah. Tak ada tangan nak berus gigi macam kita. Kan? Jadi burung yang kecil tu akan makan sisa makanan pada gigi buaya, dan dalam masa yang sama dapat makanan, dan buaya pula dapat bersihkan gigi dia. Jadi dua-dua untung tak? Cikgu, Ifah nak tanya. Buaya ni dia tak makan ke burung tu cikgu? Tak. Dia tahu, dia pilih, dia nak makan yang bangkai. Buaya ni makan bangkai dan besar yang nak makan. Kalau kecil tak makan. Dia pun tahu yang burung tu baik hati tolong dia. Betul. Kan? Bijak. Okey, satu lagi contoh Irfan. Antara ikan badut. Ikan badut. Dengan buran. Kita sama-sama menjaga antara satu sama lain tu dialog lah. Dialog. Jadi ikan badut ni dia berlindung dengan buran, di mana buran tu dia ada sengat yang berbisa. Jadi ikan pemangsa yang nak makan ikan badut tu tak akan pergi kerana ada sengat pada buran. Manakala buran pula dapat untung. Kerana buran tu pula Nemo tu ikan badut. Ikan badut tadi. Teringat pula filem kan. Betul. Ikan badut tadi pula dia menyamar.
Jadi dia berada di antara buran tu. Jadi ikan pemangsa tau. Ikan pemangsa yang makan buran ni namanya ikan rama-rama. So bila ikan rama-rama tu nampak ada ikan lain yang lebih besar, jadi dia akan takut dan lari. Jadi buran pun selamat. Untung-untung lah. Dua-dua untung. Okey. Itulah mutualisme. Senang kan? Okey, sekarang kita pergi kepada interaksi simbiosis parasitisme. Okey, parasitisme ialah interaksi yang memberi manfaat kepada satu pihak saja. Satu lagi rugi. Satu lagi rugi. Jadi kita tengok contoh pada gambar kat depan Irfan ni. Kat sini ada gambar kucing, okey, dan juga haiwan kecil tu ialah sengkenit. Sengkenit tu ada dalam telinga kucing. Jadi sengkenit ni dia akan hisap darah kucing tu. Hisap darah? Hisap darah. Dia macam dihisap darah dan kesannya kepada kucing tu dia akan gatal. Gatal dan kehilangan darah. Jadi sebab tu parasitisme ni maksudnya dia satu untung, satu rugi. Yang perumah tadi tu yang kucing kita panggil dia sebagai perumah. Yang sengkenit tu kita panggil parasit. Jahat lah cikgu. Jahat sebab dia yang untung dia dapat makan, dapat darah kan. Tapi yang sakitnya kucing. Ada bela kucing ke? Ada cikgu. Jadi hati-hati dengan sengkenit tu. Okey, baik. Nanti Ifan cakap kucing Ifan hati-hati sikit. Okey. Interaksi simbiosis yang ketiga ialah komensalisme. Apa tu komensalisme? Iaitu interaksi yang memberi manfaat kepada satu pihak tetapi dia tak merugikan atau memberi manfaat kepada pihak yang satu lagi. Kiranya kena senang cakap satu untung, satu lagi tu tak dapat apa-apa lah. Tu komensalisme. Contohnya dekat sini ikan jerung dengan remora. Ikan remora tu dia melekat pada badan ikan jerung. Jadi ikan remora tu mendapat perlindungan daripada ikan jerung tu. Siapa nak berani dekat dengan ikan jerung? Ya betul. Dan dia akan dapat cebisan makanan. Cebisan makanan daripada mulut ikan jerung tu ikan remora yang makan. Jadi yang untungnya ialah ikan remora, tetapi yang tak ada rugi, tak ada apa-apa pun ialah ikan jerung. Sebab ikan remora tak kacau dia pun. Dan satu lagi contoh ialah teritip dan ketam. Ketam, teritip tu menumpang pada badan ketam. Jadi ketam tu tak mengganggu, teritip tu tak mengganggu pun ketam. Jadi dia berjalan mendapat pengangkutan percuma. Tetapi dia tak ganggu, dia tak hisap darah macam sengkenit tadi. Baik. Jadi ketam tu kita angkatnya dia tidak dapat, tak rugi dan dia tak untung. Tak dapat apa-apa lah. Yang untungnya si teritip sebab dia boleh tumpang kan. Boleh? Faham? Boleh cikgu. Senang kan? Okey. Jadi cikgu nak uji sikitlah, sikit-sikit. Boleh Kita kena ready. Boleh insya-Allah. Okey, apakah yang murid faham, Ifan faham tentang interaksi simbiosis parasitisme? Okey, untuk parasitisme ini yang boleh Ifan jawab adalah ia merupakan satu interaksi di mana ada haiwan yang mendapat keuntungan dan satu lagi haiwan mendapat kerugian. Betul. Contoh tadi adalah kucing dengan sengkenit. Betul. Tahniah. Satu bintang satu bintang. Okey, dapat. Okey, ada banyak lagi. Okey, yang seterusnya cikgu nak tanya tentang komensalisme. Apa yang Ifan boleh jelaskan semula komensalisme? Baik, dalam bahasa mudah yang cikgu kalau Ifan faham mengenai komensalisme ni, satu haiwan mendapat keuntungan, satu lagi haiwan tak dapat apa-apa. Tiada manfaat dan tiada kerugian. Betul. Satu contoh. Contohnya adalah ikan jerung dengan ikan remora. Ikan remora ni dia menumpang ikan jerung tu, ikan jerung tak dapat apa-apa. Yang untungnya ikan remora lah, dapat makanan pula tu. Dapat pengangkutan, dapat perlindungan, dapat makan sekali. Semua percuma cikgu. Semua percuma. Okey, satu bintang. Tahniah. Baik, terima kasih. Satu lagi agak-agaknya mutualisme. Terangkan pada cikgu apa tu mutualisme. Baik, mutualisme ni merupakan interaksi yang memberikan keuntungan kepada kedua-dua jenis spesies haiwan tersebut. Betul lagi. Satu contoh? Contohnya macam buaya dan burung kecil.
Burung kecil. Apa keuntungan yang burung kecil dapat? Okey, burung kecil itu dia dapat makanan daripada sisa makanan yang terlekat dekat gigi buaya. Betul. Dan buaya pula mendapat gigi yang bersih untuk senyuman yang lagi manis. Ya, betul. Kan buaya pun nakkan gigi bersih. Betul. Jadi murid-murid kat rumah pun perlu pastikan gigi bersih. Jangan lupa untuk berus gigi cikgu kan. Betul. sedikit 1 bintang senyum. untuk Irfan. Okey, baik. Itu saja yang kita belajar. Jadi Irfan boleh ingat semula kan interaksi antara haiwan tadi. Betul. Ada 3, iaitu apa? Pertama, mangsa. Mangsa pemangsa. Kedua, Persaingan cikgu. persaingan. Dan yang ketiga, simbiosis. simbiosis. Betul. Jadi oleh kerana tu Irfan dapat 1 bintang lagi kerana Irfan jelaskan semua bentuk interaksi tu. Baik, cikgu. Dah berapa tu boleh kira dah? Murid-murid kat rumah pun nak tahu tu. Ibu nak kira, tapi cikgu boleh berikan dulu prestasi keseluruhan Irfan sebagai anak murid cikgu. Okey, daripada pelajaran kita daripada pagi daripada yang pertama tadi kan, Irfan menguasai semua topik apa yang tajuk yang kita ajar hari ini, interaksi antara haiwan. Betul. Jadi Irfan menguasai ketiga-tiga standard pembelajaran yang kita tadi. Jadi cikgu, Irfan nak kira, Irfan dapat 13 bintang cikgu. Banyaknya. Tahniah tu tak habis lagi cikgu bawa balik kan. Jadi Irfan boleh ambil yang 13 tu. Baik cikgu, terima kasih atas pembelajaran dan mungkin sedikit rumusan akhir mengenai topik kita sepanjang 1 jam ini. Bagaimana cikgu? Baik, jadi pada murid-murid, ini adalah satu bentuk interaksi antara haiwan, mana haiwan saling berhubung antara satu sama lain dalam 3 bentuk interaksi, iaitu sebagai mangsa-pemangsa, sebagai bersaing antara satu sama lain, dan juga simbiosis, di mana hubungan rapat sama ada untung, ada juga haiwan yang rugi, dan itulah kehidupan sebagai haiwan kan. Ada interaksi yang berlaku. Ya, untuk meneruskan kehidupan. Ini. Jadi cikgu, bagaimana pula untuk rakan-rakan saya mendapatkan latihan pengukuhan di mana? Jadi murid-murid di rumah juga boleh mendapatkan nota dan juga latihan di portal Sumberku. Sumberku. Ya. Baik, di situ anda boleh dapatkan latihan dan juga nota berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Ika Liana kerana telah berkongsi ilmu kepada Irfan dan penonton di rumah mengenai interaksi antara haiwan. Dan terima kasih juga kepada Cikgu Fatimah Zahra kerana turut menjadi jurubahasa isyarat yang telah mengemudikan episod kita pada kali ini. InsyaAllah kalau ada rezeki kita berjumpa lagi. Dengan itu, Assalamualaikum. Saya Irfan Syami, hanya di Didik TV KPM.